Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Anda bersiaran bersama saya Zul Yusof dan juga rakan tugas. Saya Helina Pahlavi. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Walaupun pagi ini di Kuala Lumpur ini hujan lebat. Saya kira daripada pukul 6 pagi tadi. Dan tak adalah antara kita yang mungkin terkandas di Lebuh Raya ataupun lambat ke tempat kerja. Dan diharapkan semua proses ini anda hadapi dengan tenang. Betul. Dan anda akan bersiaran bersama dengan kita untuk program merealisasikan Belanjawan 2024 selama 2 jam, di mana topik ataupun fokus utama perbincangan kita hari ini adalah berkaitan dengan industri e-sukan negara dan juga dengan berkaitan dengan golongan PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Walau bagaimanapun pagi ini kita dalam mood bersiap sedia untuk kita dengarkan secara langsung ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan dalam Majlis Perhimpunan Warga Kementerian Kewangan bersama Menteri Kewangan di Putrajaya pada bila-bila masa saja. Tapi seperti biasa kita ada beberapa portal kita nak kongsikan, Helina. Tapi kita nak ke sana dulu. Okey. Ini ada beberapa berita menarik yang boleh kita kongsikan kepada anda. Antaranya seperti yang kita tahu pada yang dibentangkan di Parlimen pada sebelum ini, di mana PBGN kerajaan dijangka rugi sebanyak 17 bilion jika langkah mitigasi tidak dilaksanakan. Itu yang dikatakan oleh Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad sehubungan dengan penubuhan PBGN ataupun Pusat Bencana Geologi Negara bagi membolehkan pengurusan bencana yang dilaksanakan dengan efisien dan berkesan. Kita tahu pada ketika ini merupakan peralihan monsun dan semua agensi dalam keadaan bersiap sedia untuk menghadapi apa saja kemungkinan. Dalam pada masa sama juga kita nak kongsi kepada anda untuk rekod sepanjang tempoh 100 tahun selepas bermula 1923, negara merekodkan 4 kali gempa tahap kuat, 1 gempa tahap sederhana dan 87 gempa tahap lemah. Katanya kesemua gempa tahap kuat direkodkan berlaku di Sabah, beberapa gempa tahap sederhana lemah di Sarawak dan 70 kali gempa tahap lemah bagi tempoh 1984 hingga 2016 dicatatkan di Semenanjung. Dan kita menjangkakan sekiranya tiada langkah mitigasi dilaksanakan sekitar tahun 2050, maka satu kerugian besar akan ditanggung oleh kerajaan. 17 bilion satu jumlah yang bukan kecil, tapi banyak inisiatif yang boleh dilaksanakan jika perancangannya mengikut apa yang telah distrategikan. Baik, dalam masa sama juga ini berkaitan dengan industri logistik, di mana pelaksanaan kenderaan mampan dan mesra alam bakal mengubah sektor logistik. Itu antara perkongsian boleh kita kongsi kepada anda, di mana penerapan penggunaan kenderaan mampan dan mesra alam seperti lori terminal elektrik bakal mengubah sektor logistik sekaligus mewujudkan pasaran baru untuk penyedia penyelesaian logistik. Antaranya kita ada seperti Volvo, Swift dan sebagainya. Itu yang diperkatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Banyak syarikat multinasional mengambil berat tentang alam sekitar, sosial tabik urus, korporat ESG. Antara faktor besar adalah dorongan daripada negara Eropah untuk terus menjadikan ataupun melaksanakan ESG yang telah ditetapkan oleh global bagi melaksanakan teknologi industri hijau. Dan dalam pada masa sama juga Menteri Pengangkutan Anthony Locke turut memuji komitmen Swift untuk hanya membeli trak kenderaan elektrik bermula 2030 dan seterusnya menandakan langkah yang jelas dan bercita-cita tinggi ke arah masa depan negara yang lebih mampan. Jadi sama-sama kita doakan supaya ianya dapat dilaksanakan untuk tempoh masa yang berbaki kurang daripada 5 tahun sahaja lagi. Baik, seterusnya beralih kepada nilai pelaburan yang sedang dirunding pada ketika ini, melibatkan sebanyak 984 projek dengan nilai berjumlah 105.3 bilion sedang dirunding. Itu yang diperkatakan oleh Menteri MITI iaitu Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz di sidang Dewan Rakyat. Dalam pada masa sama juga, setakat 31 Ogos 2023 sebanyak 984 cadangan projek dengan jangkaan nilai seperti yang saya katakan tadi 105.3 bilion sedang di peringkat rundingan di bawah seliaan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA setakat 31 Ogos 2023. Daripada jumlah tersebut sebanyak 89.5 bilion merupakan FDI ataupun pelaburan langsung asing, manakala baki sebanyak 15.8 bilion adalah pelaburan langsung domestik ataupun DDI. Daripada jumlah tersebut kita menjangkakan 2024 akan menjadi satu tahun bagi pelaburan yang besar masuk ke dalam negara kita. Tahun ini saja dah lebih daripada 100 bilion
pelaburan masuk ke dalam negara kita melibatkan beberapa negara-negara lain seperti China dan sebagainya, dan untuk tahun 2024 ini merupakan satu tanda ataupun petanda yang positif untuk pembangunan dan juga perkembangan negara dalam bidang pelaburan. Jadi sama-sama kita doakan untuk negara kita terus berkembang dengan dibentangkan Belanjawan 2024 pada Jumaat lalu, untuk negara kita terus berkembang dan juga memberi kesejahteraan kepada rakyat. Baik, kita nak berehat seketika, tapi sebelum tu Helena, kita masih dalam mood standby ke sekarang ni? Apa kata kita tengok dulu ramalan cuaca macam mana? Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Sebelum berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher. Dengarlah sayang, ku dendang lagu-lagu yang baru. Buat hidupku kawasan indah, cantik berseri, hargailah selalu. Keringatmu membasahi pipimu, cantik-cantik kawasanku. Engkau hidupku, lupakanlah sementara lelahmu ini. Jangan lupa dengarlah sayang, engkau hero yang tak didendam. Keringatmu teringat-ingat, akan ku kenang setiap saat. Baik, bertemu kembali dalam merealisasikan Belanjawan 2024, dan seperti yang saya katakan tadi Helena, kita akan ada 2 topik yang akan kita fokuskan utama pada hari ini. Di awal perbincangan kita akan lebih fokuskan kepada topik e-sukan, di mana salah satu industri ataupun salah satu sektor dalam sukan yang banyak sebenarnya memberi sumbangan kepada jumlah pingat dan juga ialah pembangunan e-sport di negara kita ni sejak baru-baru ni ada menang pingat juga kan? Betul ada. Asia. Betul.
Arena of Valor. Betul. Kan? Kalau tak salah saya tempat kedua ke ketiga, macam tu. Tapi apapun, kita ada 2 orang tetamu kita di studio. Kita ada siapa, Helena? Sila kenalkan. Okey, di sebelah saya kita ada Naib Presiden Esports Malaysia, Encik Abdul Razak Datuk Dr. Muhammad Yusof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan di sana kita ada Riaz Shah, pengurus acara Isukan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan seperti yang kita sedia maklum, 30 juta ringgit telah pun diperuntukkan untuk menggalakkan syarikat ataupun studio antarabangsa, terutamanya yang terlibat dengan permainan video untuk melabur di Malaysia dan membawa teknologi mereka serta pelaburan dalam digital dan membangunkan bakat-bakat tempatan. Itu apa yang telah diperkatakan oleh Perdana Menteri untuk Belanjawan 2024 tentang Isukan. Dan kita nak tanya juga Encik Abdul Razak, apa sebenarnya prospek Isukan di Malaysia ini? Okay, kalau kita tengok prospek dari segi pembangunan lah dari segi pembangunannya, kita kena tengok balik kepada sejarah isukan ni juga. Sebab kalau kita tengok dulu orang main isukan ni sebagai hobi. Betul. At start. Lepas tu barulah kalau tak silap saya lebih kurang tahun 2014 ke 2016 macam tu, barulah isukan ni jadikan sebagai satu sukan yang kompetitif. Mana ada pertandingan, tapi itu lebih kepada pertandingan private pertandingan lah. Sehinggalah tertubuhnya Esports Malaysia dan akhirnya kita dah ada pun kita punya semi pro player dan even ke peringkat antarabangsa. Dan kita pun nampak pada tahun SEA Games yang esports yang pertama masuk tu, kita dapat gold medal dan itu dah buka mata semua. Dan bermulalah era zaman yang mana esports tu dah mula untuk dikembangkan di Malaysia. Dan dengan tertubuhnya segala persatuan daerah, persatuan negeri semua, jadi kita dapat spread benda tu ke seluruh Malaysia. Dan kalau kita tengok sekarang ni, sebab esports ni dia very unique tau. Dia bukan macam sukan-sukan lain. Esports ni dia ada konsolnya, dia ada mobilenya, dia ada PC-nya, dan dalam setiap kategori tu pun dia ada dia punya game masing-masing. Dia ada macam kalau contoh shooting game, kita ada PUBG, kita ada Mobile Legends, kita ada eFootball. Jadi kita sebagai persatuan ni, apa yang kita buat, mula-mula kita fokus kepada yang mass market dulu. Mass market tu adalah yang mana main mobile lah, sebab itu adalah dari segi accessibility-nya mudah. Kan. Jadi dan sekarang ni bila dah kata mobile tu dia dah boleh dikatakan bergerak sendiri, yang mana daripada luar negara MPL contoh, Mobile Legends Pro League, itu adalah yang international tournament yang memang dibuat di Malaysia, yang kita dah ada kita punya sendiri. So saya sebagai persatuan sendiri sekarang ni kita cuba untuk explore into e-football pula, untuk virtual football pula. Jadi itu sebab baru-baru ni macam semalam Hari Sukan Negara, hari Ahad baru ni kan, 2 hari lepas Hari Sukan Negara, kita ada 8 negara yang datang daripada Brunei, Vietnam, Laos, Thailand, Indonesia, yang mana kita membincangkan untuk Southeast Asia macam mana kita nak kembangkan lagi kita punya e-football kita, untuk kita sama-sama jadikan benda tu Malaysia ni boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi untuk kita kembangkan kita punya skop. Okey, kita nak tanya Encik Riaz juga selaku pengurus acara untuk Isukan. Sejak mula dikembangkan pada tahun 2014 kalau tak salah saya, bagaimana Encik Riaz melihat perkembangan industri isukan negara kita? Okey, bagi saya dah dalam industri isukan saya rasa lebih 8 tahun jugalah. Jadi saya nampak evolusi dia. Pada masa mulanya, masa tournament dijalankan, yang tu zaman PC. PC macam konsol, komputer punya game lah. Betul. Daripada PC tu saya slowly dapat tengok evolusi dia kepada konsol. Konsol mostly dia akan macam FIFA, Tekken. Dan sekarang kalau kita tengok semua tempat mesti ada macam Mobile Legends, PUBG. So memang dia punya pergerakan sekarang kita di era mobile. Kenapa mobile? Sebab sekarang mobile sangat accessible. Kalau macam contoh kita pergi bercuti, macam hari tu saya pergi cuti dekat Langkawi. Sampai nak tunggu bot tu kan, tunggu bot latar lama tu pun orang yang jaga bot tu boleh dengar Victory Mobile Legends, weh. Sempat masa terang. So macam saya nampak dia punya evolusi sekarang.
kepada mobile pula. Tapi memang game-game lain semua ada. Cuma game-game macam contoh konsol dan PC sekarang dia dalam tahap kategori luxury. Kalau ikutkan market dia macam contoh market sekarang di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Indonesia, kebanyakan semua orang main mobile. Tapi kalau dekat luar negara macam US, Europe, kebanyakan sekarang diorang masih di konsol dengan PC. Sebab bagi diorang benda tu sangat affordable. Dia mampu milik lah. Sebab bagi diorang berapa ratus $, tapi untuk kita berapa ribu. Macam tu lah. Jadi bagi saya memang kalau untuk industri sekarang, mostly sekarang kepada gaming. Dan untuk yang tu untuk player lah. Tapi untuk daripada segi organizer, daripada peniaga yang penggerak industri macam saya daripada Kitaman, kita penggerak tournament, tandingan isukan. Daripada industri kita gerakkan daripada segi pertandingan sahajalah. Daripada pertandingan, selain pertandingan ada macam software, macam kalau macam rakan kerja saya Razak dia bahagian animation. Dulu dia ada dengan Leskopa. So kita kaitkan sekali dengan animation, kita kait sekali dengan pelancongan. Jadi kita macam boleh dikatakan majoriti penggerak industri isukan. Dan setakat ini bagaimana orang kata sambutan masyarakat tentang penganjuran isukan ini? Sambutan saya rasa sangat meriah juga. Dulu kalau ikutkan tournament, kebanyakan tournament dalam 16 pasukan, 32 pasukan. Sekarang kita boleh dapat 64 pasukan minimum. And then daripada 64 tu kadang-kadang kalau macam tahap macam Hari Sukan Negara yang saya kolaborasi dengan persatuan dalam 100 lebih pasukan, 200 lebih pasukan. Sebab dia accessibility. Bila accessible, ramai orang boleh main. Sebab dia bukan sahaja orang yang macam kalau kita bandingkan dengan sukan yang konvensional macam badminton kan. Dia bukan orang yang memang kena ada yang macam Paralimpik kan. Tapi kalau macam e-sukan, semua orang boleh main. So maknanya kalau macam orang memang duduk kat atas kerusi roda, orang yang tak boleh jalan pun boleh masuk juga. So macam contoh kalau macam kalau sukan konvensi dia akan macam compare kepada orang yang macam Paralimpik, sukan Paralimpik. Tapi kalau sukan orang biasa, orang yang lumpur pun boleh kira kategori yang sama. Sebab dia kira macam permainan strategi bagi saya lah. Okey, Encik Razak, kita nak tahu juga untuk menjadi pemain e-sukan sepenuh masa merupakan satu komitmen yang sangat besar. Kalau kita kerja dekat office 8-9 jam, itu tempoh bekerja kita. Kalau mereka yang menghadap handphone ni, mak-mak ataupun parents ni selalu kata, kau tak ada kerja lain ke menghadap handphone je kan, macam merosakkan mata dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang nak join ataupun nak berkecimpung secara serius dalam industri, so bagaimana kekerapan ataupun keseriusan masyarakat kita menerima golongan ini? Itu sebenarnya satu perkara jugalah yang mana saya selalu dapat panggilan, saya dapat komen pasal yelah kau nak ada apa ni kan, apa yang orang nak buat ni sebenarnya, main game. Lepas tu ada yang dilibatkan dengan masalah mata, tangan dan sebagainya lah. Cuma jadi tu sebab kita dalam persatuan ni sebenarnya kita ada satu modul yang dipanggil, kita bekerjasama bersama dengan USIM untuk come out dengan satu modul nama dia eSports Medica. So it's a healthy gaming punya konsep. Dan apabila macam saya sendiri, bila saya pergi kepada Kementerian Pendidikan ataupun saya pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri, memang kita bawa sekali dengan healthy gaming ni. Cuma betul ada benda-benda kadang yang kita kena balik tu. Maksudnya bila kita bagi talk, kita cuba untuk bagi pendedahan tu, ini anak tak siap homework, anak tak datang sekolah dan sebagainya. Jadi kita menggunakan masalah itu sebagai satu syarat untuk dia join kita punya tournament. Jadi apabila saya pergi, contoh sebelum ni kita ada buat generasi sukan sekolah. Kita buat generasi sukan sekolah. Jadi kita tanya pada sekolah, tak apa masalah sekolah. Jadi apa yang dia beritahu pada kita adalah ketidakhadiran dan juga homework. Jadi kita cuba untuk nak perbaiki benda tu dengan cara untuk dia join tournament kita, dia kena siapkan kerja sekolah dan dia kena datang sekolah. Jadi itu sebab kita tetapkan syarat peratusan kehadiran perlu 75% ke atas, dan pendaftaran kepada kita itu adalah melalui cikgu kaunseling. Sebab cikgu kaunseling yang tahu masalah budak-budak ni. Apa diorang ni masalah dia. Jadi sampai ada yang sekolah yang sampai nak buat balik. Sebab apa, dia kata budak nakal ni dah jadi elok balik. Budak nakal tiba jadi baik kan. Jadi dia nak buat benda tu. Dan betul, kalau kita nak jadi seorang
kita bagi pro player lah, memang perlukan komitmen yang sangat tinggi. Dan betul dia umpama dia macam bekerja. Sebab kenapa kita cuba completekan ekosistem e-sports tu sendiri. E-sports ni orang hanya pandang semata-mata main game. Tapi orang tak nampak kita punya organizer. Orang tak nampak ada game analyst, ada marshal, ada even dalam bidang akademik dia pun ada. Pada tahun 2021 kita berjaya develop SKM tahap 3 e-sports coaching. Memang kita namakan program tu e-sports coaching dan diiktiraf sendiri oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran tahap 3. Jadi ke arah akademik tu kita dah mula. Cuma bila kita cerita tahap 3 ni lah, orang cakap tahap 3 je. But it's a stepping stone lah pada saya. Kita ada permulaan dia di situ supaya apabila parents nampak pun, sebab saya ada terima panggilan. Dia call saya, dia kata, Cik Razak, anak saya ni bawa BSPM. Dia tak nak sambung belajar, dia nak main Mobile Legend. Kan? Jadi kita ni sebagai, saya pun sebagai seorang bapa juga, kita naklah ada education anak-anak kita kan. Jadi itu sebab kenapa saya namakan program saya tu e-sports. Saya tak nak nama lain. Mungkin boleh je kejurulatihan yang normal kejurulatihan, tapi saya nak juga e-sports coaching tu. Sebab apa? Sebab anak-anak muda ni, budak-budak yang bawa BSPM ni, dia akan fikir, oh dia nak e-sports. Dia nak e-sports. Jadi kenalah nama tu dengan apa yang dia nak sambung. Jadi dan macam kita cerita tadilah, pro player tadi memang dia bergaji bulan tapi itu lebih kepada mana-mana organisasi yang dah strong. Yang memang dah strong untuk dia nak adakan benda tu. Baik. Dan kalau daripada segi umur dan peraturan undang-undang, adakah Malaysia sudah bersedia daripada segi itu? Kalau dari segi undang-undangnya, sebab kita pun memang dah berjalan macam itu. Dan kita macam, sebab orang selalu fikir peraturan undang-undang ni macam contoh macam bola. Bola ni mudah sebab dia bola kan. Macam kita ada game publisher kita. Dan game publisher pun ada R&R dia sendiri, rules and regulation dia sendiri. Jadi kita walau macam mana pusing pun kita tetap kena comply dengan R&R apa yang game publisher dah tetapkan. Sebagai contoh macam tahun 2020 dulu kita nak buat Pro Club. Dia ada community guideline dia. Kita tak boleh price pool melebihi $2,500. Kita tak boleh charge fees pada waktu tu. Mana guideline tu daripada kita ambil contoh daripada ataupun rujukan daripada luar negara, ataupun memang kita bina daripada scratch sendiri? Daripada game publisher itself. Itu guideline daripada dia yang kita kena ikut. Tapi kita pun ada yang kita kena buat kita punya rules sendirilah. Riaz, tadi Riaz ada cakap tentang kita punya evolusi dalam e-sports. Kalau di Asia Selatan ini lebih kepada mobile. Kalau di luar negara mungkin sebagai konsul and everything. Tapi saya tengok permainan yang dimain oleh menteri kita Fahmi Fadzil, di mana dia main e-sports bowling. So yang ni kategori apa? Adakah ia kategori konsol ataupun ini mobile, ataupun kita ada guna teknologi lain untuk e-sports bowling ini? E-sports bowling dia ada dalam dia selalunya akan gunakan konsol atau PC. Tapi ada setengah macam kriteria dia orang letak VR. Maknanya kat dalam konsol PC tu dia attach dengan headset VR tu bagi realistik. Adakah ini juga melibatkan AR ke AI ke? Sebab macam tak ada pun nampak dia pakai VR punya peralatan ataupun konsol. Dan kalau ini benar-benar melibatkan teknologi seperti AI dan AR, saya kira memang perlulah 30 juta ini diperuntukkan untuk sukan e-sports ini. Bagi saya itu memang something yang baru yang kita kena bentukkan dari scratch. Dia kira macam dunia dia tersendiri lah. Sebab dulu saya ada KBS ada kontak saya, dia nak buat macam pertandingan macam taekwondo kan. Yang ditanya boleh tak taekwondo ni, kan kalau ikutkan yang betul yang taekwondo dia akan dekat gelanggang kan. Yang ni dia nak buat VR. Saya dapat dulu masa pandemik. Kan pandemik tadi keluar rumah. So dia nak kurangkan pergerakan. Jadi dia minta boleh tak hasilkan 3D punya art. So dia pakai set, dia bukan macam, dia tak pakai VR, tapi dia ada macam kamera yang detect movement. Tapi yang tu nya memang tak banyak. Saya nampak semua custom sahaja. Jadi kalau kita nak buatkan yang tu, satu market yang belum diteroka lah. Bagi saya something yang kita boleh mulakan. Sebab daripada e-sports ni, kalau siapa yang mulakan platform baru,
yang tu dia akan naik laju lah. Saya baru saja memberi idea kepada anda sana. Siapa yang nak buat duit, siapa yang nak jadi millionaire, bolehlah terokai satu lagi bidang dalam e-sports ini. Baiklah, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana. Program Rakan Muda telah diberi nafas baru membentuk jati diri dan berkepribadian anak muda. Peruntukan ditambah kepada RM20 juta untuk Rakan Muda. Sejak dilaksanakan, program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera TUBE telah melahirkan 7,000 usahawan belia Bumi Putera dan hampir 14,000 peluang pekerjaan. Ini diteruskan dengan peruntukan RM20 juta. Mobil April turut diteruskan RM10 juta. Bagi mempromosi Malaysia sebagai hub pembangunan industri e-sukan, RM30 juta diperuntukkan untuk menggalakkan syarikat atau studio permainan video antarabangsa melabur di Malaysia. Komuniti tumpuan orang asli diperuntukkan RM333 juta. Satu penambahan daripada tahun lalu. Ini pelaksanaan projek sosioekonomi, prasarana perkampungan orang asli dan pemberian bantuan sosial. Itu dia sedutan bersama dengan Perdana Menteri semasa beliau membentangkan belanjawan 2024, dan kita tahu RM30 juta diperuntukkan untuk memperkasakan industri e-sports ataupun e-sukan Malaysia. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Encik Abdul Razak dan juga Riaz. Dan seperti yang kita sedia maklum, kita ada penawaran daripada syarikat Korea Selatan NX3 untuk bawa teknologi mereka ke dalam ke Malaysia dan membangunkan bakat-bakat tempatan. Bagaimana dengan perkembangan cerita tentang NX3 ini? Adakah ia memang NX3 ini apa keistimewaan ataupun kepakaran mereka? Mobile, konsul ataupun simulator ataupun bagaimana? NX3 ni saya tengok dia ni macam, yelah, game dia banyak yang dia develop daripada first person shooting, MOBA dan sebagainya kan, ada banyak kita tengok. Dan memang kalau kita persatuan ni memang kita sangat galakkan supaya kita ada local people yang boleh go into game development. Sebab ni kita pun masih kekurangan dari segi game development di kat Malaysia ni. Jadi apabila adanya pelaburan-pelaburan ataupun syarikat-syarikat daripada luar negara, daripada tadi Korea Selatan tu kan, NX3 ni, apabila dia masuk kita, jadi dia boleh bagi lebih pendedahan kepada anak-anak muda kita ni supaya develop lah game. Memang saya pergi mana-mana pun memang saya tolonglah develop game, because we need our local local publisher ni, local game ni untuk ada. Kalau di Malaysia ni ada ke universiti yang menawarkan tentang ada banyak. Di mana? Di APU, even di City University, Unimai, KDU. Jadi banyak sebenarnya yang dah tawarkan game development sebenarnya peringkat degree. Degree in game development. Wow. Dah ada. Something new, something fun. Kenapa masa zaman saya dia tak ada? Dalam belanjawan ataupun dalam ucapan belanjawan yang disampaikan tadi, ada juga disebut berkaitan dengan pelaburan studio e-sukan antarabangsa. Ini kalau kita lihat satu perkara yang amat diperlukan oleh semua pelopor industri e-sukan, tak kisahlah konsol, handphone dan sebagainya. Kepada Encik Riaz, sebenarnya studio ni, kita punya tahap perkembangan studio e-sukan untuk memberi segala kemudahan dan juga situasi ataupun ekosistem tu, sebenarnya di tahap mana sekarang ni? Adakah di tahap yang masih memerlukan penambahbaikan ataupun sebenarnya banyak lagi yang kena kita laburkan? Kalau tanya saya daripada segi swasta, sebenarnya yang studio e-sukan ni memang something yang kita dah try nak bangunkan daripada beberapa tahun lepas lah. Cuma kalau tengok kan, macam semua negeri akan ada hub e-sukan. Tapi lepas PKP tu,
kalau perasan lah, dia banyak hub isukan tutup. Kenapa tutup? Sebab sebenarnya untuk hub isukan dia tak ada spesifik lesen lagi, akta. Jadi kebanyakan orang yang bangunkan isukan. Sebab isukan ni walaupun dah lama kat Malaysia, masih baru lagi pada segi perniagaan. Kita tahu dekat ada banyak event sini sana kan, tapi di sebalik tabir untuk daripada segi organizer kita ada masalah pelesenan. Tak tahu nak letak lesen tu daripada segi apa. Jadi banyak macam banyak organizer seperti saya lah. Selain pejabat organizer, kita ada satu projek nak buat hub isukan. Kalau tengok hub isukan, kalau ada pun kebanyakan hub isukan yang memang skala besar, macam dekat mall, dia memang $1 million punya bajet lah. Tapi kalau untuk small business punya usahawan, small business enterprise kan, dia nak buat hub isukan sikit sendiri, dia tak tahu nak letak atas akta apa. Lepas tu pergi dekat majlis bandaraya pun macam korang try lah letak atas hiburan. Lepas tu hiburan apa, retail kan, retail pula ada juga. So dia macam mix retail hiburan. Tapi sebenarnya hub isukan kita tak letak atas hiburan sebab dia kira macam event. Macam contoh sekarang saya tengah bekerjasama dengan persatuan dengan Encik Razak untuk Persatuan Isukan Selangor kan. Telah dapatkan sokongan untuk pembangunan hub isukan dekat Selangor, dekat Shah Alam. Kita akan dapat kalau sekarang kita dalam proses lagi lah. Sekarang proses dia baru dapat surat perkeliling dari KBS kan. Perkeliling dari majlis MMKN. Sebab kerajaan negeri dah memutuskan untuk nak adakan lesen isukan. Sebab lesen isukan ni dia ada kejap hiburan, kejap ada pusat cyber. Kalau hiburan dah macam sama dengan karaoke, tak sama sebenarnya. Kan pusat cyber ni pula ialah pusat cyber ni cyber cafe. Bila cyber cafe ni dia komputer yang biasa. Jadi macam dia sebut tadi, ada konsolnya, ada PC-nya, even ada simulatornya. Jadi benda tu lain. Jadi kalau kita nak kategorikan dia sebagai pusat cyber pun tak boleh. Jadi alhamdulillah lah sebenarnya kerajaan negeri tahun lepas dah pun meluluskan untuk dia ada, cuma dia kena turun ke peringkat PBT. Ataupun mungkin kita perlukan akta isukan Malaysia mungkin untuk kegunaan dalam masa depan. Di Malaysia ni setakat yang saya tahu akta belum ada, tapi kita punya dia panggil NASDAQ lah, dia punya guideline. Development National Esports Development Guideline. Itu inisiatif daripada KBS, dan itu guideline tu lebih kepada penganjuran acara, kepada macam mana cara untuk jaga player, daripada kontrak player. Yalah, sebab kadang bila benda ni baru, yelah, dan lagi macam kita cerita tadi, benda ni banyak belia, banyak anak muda yang mana diorang kadang bila dapat kontrak je, dia sign je. Betul. Janji sedap, sign je. Jadi itu sebab kenapa kita nak kena educate lah. Betul. Dengan diorang ni, kontrak ni kena tengok, kena baca, kena faham betul-betul lah. Untuk kita nak mengelakkan daripada, kalau dulu mungkin kita ada dengar ada yang tidur atas lantai lah, ada yang kadang rumah teruk apa semua dan sebagainya. Jadi untuk jaga diorang ni. Saya setuju. Kalau dari sudut pelaburan untuk membangunkan ekosistem isukan ni, macam mana pula di negara kita? Adakah pelabur sedia untuk melabur dengan jaminan dapatan terbalik yang tak dijamin apa-apa, ataupun pelabur sebenarnya willingly untuk melabur di negara kita walaupun tak ada pulangan, tak ada jaminan pulangan? Sebenarnya kalau saya tanya saya, kita ada jaminan pulangan sebab Malaysia ni is one of the biggest spender. Biggest producer talent sekali untuk e-sport. Untuk e-sports kita ada benda-benda semua. Jadi kalau tanya saya, memang antarabangsa ni dia willing untuk nak, even macam Muntun kita ada Muntun di Malaysia kan. Muntun sekarang Mobile Legends tu dah ada bahasa Melayu dah. Okey, saya tertarik dengan kenyataan bahawa kita big spender and kita banyak produce. Macam mana kita produce mereka ni? How? Okey, dia macam mana produce ni, dia sebenarnya macam ni. Kita ni bila kita sebut pasal kita one of the biggest spender, bermakna pelibatan diorang ni ramai. Okey, betul. Bila pelibatan tu ramai, akan ada macam contoh kalau yang semua kenal lah, Todak, Team Hug, Sam9. Ini semua adalah organisasi-organisasi yang ada pro player dong. Okey. Yang mana dia orang main international level. Macam contoh macam saya sebut tadi, MPL, PMPL, PMNC. Yang international level ni. Jadi dia
dia macam, sebab kalau nak kata production manusia ni pun lain pula bunyi dia kan. Dia creating creating new talent lah. Creating new talent lah. Jadi diorang ni pun, sebab diorang ni dah main di peringkat sebagai hobi diorang tau. Okey. Dan skills tu apa semua diorang dah develop sesama diorang dah. Okey. Sebab ini kita cerita group punya apa dia panggil? Team punya ni kan. Jadi bila diorang dah ada bakat tu, dah nampak skills tu semua dah nampak. Itu yang organisasi-organisasi tu pick up. Okey, faham. Dan untuk pengetahuan pun sekarang ni kita punya industri ni pun dah jual beli player. Wow, okey. Siap sewa transaksi kan paling ada. tinggi berapa? Oh tu ada yang, kalau yang last yang kita pernah dapat offer rasa 200,000 ada. Sama macam daripada main bola dek main ni e-sport. Wow. Dia macam bola punya cerita juga, sama lebih kurang. Amazing. Okey. Saya pernah handle tim RSG dulu. Tim isukan lah. Zaman dia baru naik, tim RSG ni dia famous kat Malaysia dengan Singapura. Okey. Jadi bila saya tengah cari sponsor, time tu saya urus tim manager lah. Manager, pengurus pasukan. Saya jumpalah, dia dapat panggilan daripada company besar. Antaranya ada tak boleh cakap company kan. Antara ni lah, internet provider. Okey. Lepas tu bila saya proposekan harga, cadangkan harga dalam sejuta macam tu kan. Dia cakap, kenapa sikit sangat? Lepas tu kami dah buat inisiatif untuk bangunkan tim dekat Sabah Sarawak, dekat Manila, sebab kan selalu internet provider memang dia punya network dia besar. Jadi lepas tu saya cakap, kalau macam awak bagi harga sejuta, kalau macam tu saya nak naikkan sikit 5 juta untuk beli terus tim tu, boleh ke? Betul. Market dia memang besar. Dia juta-juta Tak ada ribu-ribu dah. Dan seperti kita sedia maklum dalam amanat Perdana Menteri semasa membentangkan Belanjawan 2024 itu disentuh juga tentang rakan muda dan juga keusahawanan. Kita nak tahu apakah ada perkaitan antara isukan ini dengan rakan muda ataupun belum lagi dibuat perancangan atau bagaimana? Setakat ni kolaborasi bersama dengan rakan muda tu belum ada lah. Okey. Tapi cumanya yang orang tahu e-sports ni orang muda. Okey. Kan? Cuma kita pun dengan sebagai persatuan memang kita kena close lah dengan KBS kan. Dan ada KBS membantu kita dari segi program dan sebagainya. Even sebelum ni pun ada kita berkampung dekat Port Dickson untuk develop, kita nak akademik kan, macam saya sebut tadi kan, nak akademik kan isukan tu sendiri. So fokus ataupun kita nampak macam nama e-sports tu adalah pada pengguna hub tadi. Okey. Tapi kita pun terlibat juga untuk kategori belia. Okey. Dan kategori sukan tu sendiri. Dan untuk makluman, kita pun dah diiktiraf dalam SUKMA contoh. SUKMA kita dah ada, kita punya last year was our first e-sports in SUKMA kan. Dan selain pada tu kita punya program-program yang memang KBS, dan sebab rakan muda ni saya difahamkan baru nak di-upkan balik. Okey, betul. Jadi bila baru nak up ni pun kita pun masih sama-sama, cuma kita tahulah rakan muda ni lebih kepada program belia dan dia di bawah, kalau dalam dalam KBS tu dia bawah Jabatan Belia kan. Jadi itu kita belum ada kita punya perbincangan dengan rakan muda, tapi saya percaya in the future nanti kita akan adalah kolaborasi bersama dengan rakan muda, sebab kita sendiri pun banyaknya orang muda untuk nak dilibatkan. Faham. Dan okey, kita tahu sokongan daripada kerajaan tu sangat hebat tentang isukan ini. Namun kita nak tahu juga penglibatan syarikat, terutamanya syarikat berteknologi tinggi dalam membantu membangunkan industri isukan ini. Mungkin kalau saya boleh sebutlah sikit, mungkin Sony untuk ni, adakah mereka datang, Nintendo datang berjumpa dengan mana-mana daripada wakil Malaysia untuk sama-sama membangunkan, mungkin bukan konsol, mungkin teknologi yang lebih tinggi, ada tak? Kalau untuk daripada segi kalau daripada sudut syarikat lah. Syarikat. Actually banyak game developer Sony pun ada. Dulu Sony pernah melabur dalam
200,000 untuk buat tour satu Malaysia. Zaman tu zaman FIFA dengan Call of Duty dulu. Sekarang Call of Duty sekarang main mobile. Lepas tu sekarang daripada mobile sekarang dia masuk ke PUBG pula. Lepas tu selain Sony banyak sebenarnya, sebab kat Malaysia ni, Malaysia walaupun kita punya populasi agak kecil 30 juta kan, banding dengan negara jiran Indonesia, kebanyakan syarikat suka masuk pemasaran Malaysia dulu. Sebab Malaysia ni kira macam permulaan. Sebab Malaysia ni kalau untuk negara luar, sebab sebenarnya saya memang urus dengan syarikat luar negara. Lepas tu kalau nak masuk pasaran Asia Tenggara, pasaran Nusantara, masuk Malaysia dulu. Sebab Malaysia kalau BM lepas boleh pergi ke Indonesia lebih besar. Lepas tu kalau English lepas boleh pergi ke Singapore boleh pergi ke negara-negara macam Thailand, Cambodia. So selalu dia akan start daripada Malaysia dulu. Lepas tu kebanyakan Malaysia ada hasilkan banyak banyak player-player yang bagus, dan actually penduduk kita agak IT literate juga kan. Teknologi memang laju lah. Kalau ikutkan animation, saya dulu dengan Razak untuk Let's Kopak dulu kan, kita hasilkan animator sahaja, kita export skill talent. Macam dulu ada yang saya keep track dekat filem Life of Pi dulu lah. Life of Pi saja Malaysian punya animator pun dekat 200-300 dia hire. 200-300 orang untuk hasilkan. Kalau daripada segi game pula, macam contoh baru ni ada Larian Studio dalam setahun 2 dah masuk sini. Slowly ada banyak game yang daripada US, daripada UK semua datang ke sini untuk start base dekat sini, sebab nak hire Malaysian pula. Sebab sebelum ni kebanyakan Malaysian pergi keluar. Jadi skill kita, dalam bahasa Inggeris dia brain drain lah. Skill kita pergi ke luar negara. Sekarang since dia ada kat sini, dia bangunkan kat sini. Kalau tengok macam Tesla pun dia start masuk kat sini. Lepas tu kalau macam kalau daripada segi pemain macam Cik Razak tadi cakap, kita punya pemain banyak yang keluar negara sekarang. Banyak yang sekarang nak develop kat sini pula lah, dengan dana baru sekarang, tahun baru punya VC baru, kita fokus ke Malaysia. Sebab kalau macam contoh sebelum ni yang macam eFootball tu, eFootball sebelum ni, dia sebelum nama eFootball tu nama dia PES. Betul, PES. Zaman PES tu, yang tu memang dah ada beberapa tim kita yang memang wakil negara, tapi sebab game tu tak beberapa famous dan tak ada sokongan yang besar, jadi pemain kita walaupun dah champion dekat Asia Tenggara, terpaksa dibeli oleh Thailand. Macam tu lah. Jadi sekarang kita fokuskan tahun ni, kita punya direction kita fokus ke pembangunan di Malaysia pula. Pembangunan dalam negara. Okey. Kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan Malaysia sebagai hub isukan, tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Baik, masih lagi bercakap soal Malaysia sebagai hub isukan dengan peruntukan yang diberikan sebanyak 30 juta, satu amount yang sangat besar untuk kita belanjakan bagi pembangunan isukan di negara kita. Sebenarnya banyak lagi kelompongan yang perlu kita terokai untuk sama-sama kita bangunkan industri isukan negara kita, tapi masih lagi bersama dengan dua orang tetamu. Kita nak berbalik kepada Encik Riaz dulu sebelum ke Encik Razak. Menyebut berkaitan dengan pelaburan, salah satu kunci utama pelabur datang ke negara kita adalah salah satunya pelepasan cukai yang diberikan. Kalau tak silap saya, ada diumumkan untuk pelepasan cukai tahun 2024 adalah sebanyak RM1,000. Itu untuk pihak persendirian dan juga swasta. Kalau mereka yang nak melabur dalam industri isukan ini, adakah perlu ada satu kategori yang lain untuk pelepasan cukai bagi kategori pelaburan isukan ni? Bagi saya pelepasan cukai tu bukan isu sangat. Dia nampak bakat kat Malaysia ni, daripada segi player, daripada segi organizer, daripada segi creator, macam animator semua tu. Kalau cukai tu, saya rasa cukai tu memainkan peranan juga. Tapi bila dia kalau cukai saja bila dah establish tu, macam mana nak maintainkan perniagaan tu. Jadi bagi saya, kalau untuk perniagaan, daripada sudut perniagaan, pembangunan untuk dia akan start yang kita perlu fokuskan lah, daripada yang handlekan pertandingan di belakang tabir. Macam contoh daripada sudut organizer. Sebab kalau ikutkan ekosistem isukan bermula, walaupun ekosistem besar kan, dia akan mula dengan pertandingan. Dengan pertandingan tu baru akan ada involvement daripada animator untuk buatkan pertandingan tu besar. Macam ikutkan kalau macam tahap dunia, macam Mobile Legends, kalau kebanyakan yang zaman sekarang mostly permainan Mobile Legends lah. Mobile Legends, PUBG, kat situ dia akan ikutkan macam zaman dulu
Dota memang dia buat lama dah. Hologram semua tu, yang tu animatornya. Kalau ikutkan sebab satu pertandingan tu je banyak dia akan buka jalan kepada banyak lagi section lah. Kalau macam contoh live stream sekarang, dulu live stream tu kira luxury. Nak buat live stream kalau daripada segi ni lah organizer kan, selalunya saya akan charge dalam 40,000 ke 50,000 untuk dapatkan live stream saja. Tapi sekarang dah boleh 10,000, 20,000. Macam contoh saya pun baru habis dengan event dengan Cik Razak Sabtu Ahad tu dekat universiti. Universiti pun sekarang dah boleh buat tournament dah. Live stream kita buat sebab yang tu bajet kan, lagi satu kekangan daripada segi lokasi, sebab lokasi tak ada internet semua tu kan, lagi universiti internet pun tak laju. Jadi daripada kita buat production dekat tempat tu, kita buat online daripada studio. Sebab sekarang kita dah boleh ada akses dengan game developer sendiri, menyenangkan kerja di mana untuk buat lobby masuk player tu, dia akan bagikan special access untuk tournament. Jadi sebagai developer sekarang, saya sebelum buat tournament tu, kita tak boleh buat tournament macam tu je. Saya kena at least sebulan 2 bulan hubungi developer untuk dapatkan special access. Special access tu dia akan bagi macam tournament room dengan observer. Observer tu kira untuk proses live stream je lah. Observer tu kira tengok map tu kan. Tapi pendek kata, dia akan buatkan tournament tu lagi smooth. Bila keluar live stream secara langsung nampak cantik lah. Jadi dengan adanya lebih akses untuk pertandingan-pertandingan macam ni, baru semua bangun. Daripada segi player pun rasa lagi minat nak join, macam oi kita kena jadilah, kita kena masuk lah kat situ. Oi diorang buat cantik tu. Lepas tu daripada pertandingan tu, kita akan kongsi dia punya cara dia dengan persatuan akan buatkan regulatekan sebagai satu standard. Jadi kepada player-player nak masuk, dia akan jumpa persatuan. Okey, macam mana ni persatuan dia kira kalau macam persatuan dan company swasta kan, swasta kita orang macam penggerak je, macam kontraktor lah. Tapi kalau persatuan dia kira macam hub perantaraan. Jadi player nak masuk dia akan tanya. Selalu yang persatuan Cik Razak lah. Cik Razak ni dia bukan saja e-sport Selangor, saya upkan sikit kepada dia, jaga satu Malaysia juga. So memang kalau untuk setiap organizer memang kita kena bekerjasama. Okey. Dan Cik Razak sebagai seorang yang mungkin mengawal selia seluruh Malaysia ini, bagi pendapat Cik Razak sendiri, 30 juta yang diperuntukkan dalam bajet 2024 ini, apa yang perlu dilakukan yang paling kritikal? Okey. Basically kita cerita 30 juta ni pelaburan luar masuk ke dalam. Tapi sebelum kita cerita pelaburan luar masuk ke dalam ni, kita kena cerita kita punya asas kita kat sini. Okey, infrastruktur kita. Okey. Macam mana? Adakah kita bersedia untuk menerima diorang ni semua datang? Adakah kita dah ada kita punya arena yang mencukupi? Kita punya, bila kita cerita e-sports ni, kita cerita pasal internet. Okey. Itu paling asas dah tu. Tak ada internet tak boleh main. Pusing macam mana pun tak boleh. Jadi kita perlu ada kita punya infra lah kepada. Jadi cadangan saya sebenarnya adalah lebih kepada nombor satunya kita punya, kalau kita sebut pasal 5G, lepas tu apa mesh wifi apa tu semua, itu kita perlukan. Dan juga lagi satu, we need our national arena kita untuk e-sports, kita punya hub kita yang dah tersedia ada dekat sini. Sebab apa? Macam tadi saya sebut tadi, kalau kita nak bawa masuk contoh international tournament, nak masuk ke Malaysia, di mana kita nak buat? Kalau kita cerita bola, kita ada stadium nasional Bukit Jalil. Kan? Tapi kalau kita cerita pasal kita nak buat e-football, di mana kita nak buat? Jadi apa yang kita tengah hadapi sekarang, akhirnya kita pergilah ke mall ke, ataupun kita buka market tent ke, kat mana-mana tempat yang kita boleh, mungkin kita sewa ke apa dan sebagainya. Tapi saya tegaskan juga, sebenarnya kalau kita bercerita pasal untuk bawa orang luar datang ke tempat kita, we have to, kita kena bagi something lah, kita kena at least show something that we have. Jadi apa yang kita ada adalah, kita perlu adakan kita punya infra yang mencukupi, dan juga ekosistem kita tu kita kena perbaiki. Sebenarnya macam yang dah ada sekarang ni, yang saya faham di Puchong, nama tempat tu Space Rubik. Di Puchong. Tapi itu yang pada saya medium scale lah. Dia bukanlah scale antarabangsa tu. Nak sampai ke antarabangsa, dia tempat tu tak berapa muat. Kan? Jadi kalau tanya saya, itulah sebenarnya yang saya betul-betul nak
perlu benda tu ada dekat Malaysia ni. Dan bagaimana pula dengan pengembangan bakat talent atlet development? Okey, untuk atlet development ni sebab di setiap negeri memang dah ada persatuan-persatuan negeri masing-masing. Okey. Jadi dari peringkat grassroots, persatuan negeri dah mulakan. Sebab kalau kita tengok, saya boleh kata hampir semua negeri dekat Malaysia ni dah ada tournament-tournament, pertandingan-pertandingan yang diorang dah buat. Saya kalau bahasa kita panggil selection lah. Kita dah buat kita punya selection macam contoh yang terdekat baru-baru ni, Malaysia Esports League, MEL. Jadi struktur dia saya suka sebab apa? Sebab dia ambil selection daripada peringkat daerah dan negeri dulu. Jadi apabila ada selection daripada bawah, barulah dia naik sampailah ke peringkat kebangsaan. Sama juga macam mana Hari Sukan Negara Esports buat. Jadi ada peringkat daerahnya, ada peringkat negerinya, dan ada juga peringkat kebangsaan. Cuma yang saya suka juga adalah apabila adanya SUKMA, esports dalam SUKMA. Apabila ada esports dalam SUKMA, automatik negeri terpaksa, nak tak nak, dipaksa untuk menjaga atlet, dipaksa untuk mencari atlet, dipaksa untuk mencari bakat. Cumanya berbalik kepada macam saya sebut tadi, apabila infra kita tidak cukup ataupun tidak lengkap, kadang-kadang budak ni dia sebenarnya main bagus, tapi sebab dia tak ada accessibility tu tak ada, itu yang menyebabkan dia orang ialah e-sports tu, semua orang tahu e-sports ni mahal. Kan, kalau nak ada dia punya sendiri bertahun baru ada. Kan. Jadi kalau dari segi ni memang pada saya setiap negeri sekarang semua dah ada atlet masing-masing, dan ada perancangan yang akan datang, yang mana MASF, Malaysia Esports Federation memang nak buat. Saya tak tahulah saya boleh announce ke tak lagi. Tapi perancangan tu memang dah ada, dan dia dah dipresent pada kami di peringkat jawatankuasa MASF untuk kita nak adakan satu liga di peringkat kebangsaan, untuk mencungkil bakat-bakat ni jugalah, dan itu bukan pro player punya level, paling tinggi pun semi pro. Okey, itu satu daripada lakaran sejarah yang mungkin akan berlaku. Namun kita tahu juga tahun depan mungkin ada anugerah e-sukan. Mungkin nak komen sikit tentang anugerah e-sukan ini yang menggabungkan pastinya pelbagai kepakaran dan pelbagai kemahiran. Okey, sebab tahun lepas sebenarnya kita dah ada satu anugerah, tapi kita itu, pada saya itu bukanlah satu anugerah e-sukan yang besar. Itu kita menghargai jasa-jasa yang kita punya industri player yang dah lama berkecimpung ni. Cuma saya difahamkan memang ada perancangan tahun depan untuk nak diadakan satu award night lah. Kan, untuk kita nak, yelah, sebab kalau kita tengok sebenarnya e-sports ni banyak juga gold medalnya. Daripada Dr. Yu dengan Hearthstone-nya, dengan kita Commonwealth kita dapat 3 gold medal, Haikal dengan Tiffany Dota kan. Jadi bila ada achievement macam ni, kita persatuan kenalah hargai dia-dia ni. Jadi memang itu dalam perancangan peringkat kebangsaan untuk nak diadakan award kepada industri player, industri sports lah. Okey, sikit daripada Encik Riaz, harapan untuk membangunkan Malaysia dari sudut pengurus acara sendiri. Harapan saya adalah untuk mendapat lebih sokongan daripada kerajaan untuk peniaga e-sukan, daripada segi keusahawanan, untuk pembangunan perniagaan-perniagaan, untuk contoh yang macam tahun ni punya bajet hub e-sukan. Sebab actually hub e-sukan ni dah berapa tahun dah, saya ulang alik try dapatkan dia punya kelulusan. Sekarang baru dapat progress sikit lah. Lepas dah dapat hub e-sukan ni, baru slowly kita boleh bangunkan ke setiap negeri, akan jadi model dia lah. Dan daripada situ kita boleh bangunkan pada segi-segi lain. Sebab dengan hub e-sukan ni, untuk kita boleh buat hub e-sukan ni sebagai tempat untuk melatih player-player kita. Sebab e-sukan ni dia bukan saja macam CC kan, dia full PC. Macam Cik Razak mention tadi kan. Sebab macam sebelum ni kita bila nak bincangkan pasal kelulusan tu, dia akan ada banyak isu macam contoh CC sahaja ataupun hiburan. Sebab hub e-sukan ni dia ada macam racing simulator, macam contoh SUKMA tahun depan ada racing sim, ada PS,
ada beberapa game lah. Dia kira macam tempat event daripada tempat CC. Jadi harapan saya adalah untuk merealisasikan pembangunan hub isukan ni untuk setiap negeri, supaya setiap negeri boleh bangunkan hub isukan yang tersendiri. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan untuk Malaysia terus lebih membangun untuk menjadi sebagai sebuah hub isukan di rantau Asia Negara. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Abdul Razak dan juga Encik Riaz atas kesudian bersama dengan kita berbincang mengenai Malaysia sebagai hub isukan negara. Jadi sebelum kita berehat, kita ada rakan tugas kita yang sudah pun bersedia di bilik berita untuk kita kongsikan laporan-laporan yang terkini untuk hari ini. Saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Bersama dengan saya, Fazli Fuad, dan kita mulakan dengan perkembangan berikut. BlackBerry, syarikat utama Kanada yang menawarkan perisian dan perkhidmatan penyelesaian keselamatan cyber, menyatakan hasrat untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara menerusi kolaborasi bersama dengan Malaysia. Itu dimaklumkan kepadanya ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Malaysia, Wayne Robson, bersama Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif BlackBerry Cyber Security, John Gianmatteo, petang semalam. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, Gianmatteo turut memaklumkan syarikat itu bercadang membuka pusat kecemerlangan keselamatan cyber BlackBerry yang pertama di rantau Asia Pasifik. Kedudukan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk pembangunan pusat data dijangka terus berkembang dipacu oleh lokasi strategik negara, infrastruktur, kestabilan dan sokongan kerajaan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, membadankan data terus berperanan semakin penting dalam era digital. Sokongan kerajaan bukan sahaja menggalakkan pelaburan asing, malah menekankan komitmen negara untuk merangsang inovasi dan kemajuan teknologi. Semasa perbincangan meja bulat ketua-ketua perniagaan bersama pelabur dari Commonwealth, negara-negara merdeka, Fahmi berkata kestabilan politik negara dan kerangka perundangan kukuh seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 mewujudkan persekitaran terjamin, seterusnya mengukuhkan daya tarikan untuk pelaburan pusat data. Perbincangan meja bulat itu dihadiri 33 perwakilan dari Rusia, Amerika Syarikat, Emirat Arab Bersatu UAE, India, Singapura, Belarus dan Sepanyol. Sejajar dengan misi itu, Malaysia Digital Economy Corporation MDEC akan melaksanakan peranan penting meningkatkan kerjasama antara syarikat dan meletakkan semula Malaysia sebagai landasan untuk menjadi pintu masuk bagi seluruh negara ASEAN dalam ekonomi digital. Fahmi turut membuat kunjungan hormat kepada Menteri Negara UAE bagi kecerdasan buatan, ekonomi digital dan aplikasi kerja jarak jauh Omar Sultan Al-Ulama untuk membincangkan lebih lanjut berhubung inisiatif digital. Malaysia bersedia bekerjasama dengan UAE dalam perlindungan data dengan tumpuan khusus kepada memastikan kemajuan teknologi kecerdasan buatan sejajar dengan undang-undang dan garis panduan privasi dan perlindungan data peribadi seperti Akta Pencegahan Jenayah Elektronik 2018. Kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun ditemukan maut dalam mesin basuh di sebuah rumah di kampung Sungai Tapah Tambahan, Ipoh, Perak. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan berkata satu laporan diterima 11.44 pagi semalam berhubung insiden itu. Mangsa dijumpai neneknya dalam keadaan tidak sedar diri dalam mesin basuh pakaian. Mangsa kemudian dihantar ke hospital dengan ambulans dan disahkan meninggal dunia 11.02 pagi. Hasil bedah siasat Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon mendapati punca kematian mangsa disebabkan kecederaan di bahagian kepala akibat objek tumpul. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001-Akta 611. Dua rangka manusia ditemukan di atas bubung bangunan bersebelahan sebuah bank di Sitiawan, Ipoh, Perak pagi semalam. Ketua Polis Daerah Majung ACP Muhammad Nordin Abdullah berkata, polis menerima laporan berhubung kejadian itu daripada seorang wanita yang memaklumkan penemuan itu pada pukul 10.20 pagi. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian menjumpai dua rangka manusia tanpa jantina dan identiti, beberapa potongan selotip berwarna hitam, cebisan kain bercorak warna-warni dan cebisan kain bendera Perak.
Rangka tersebut dihantar ke Unit Forensik Hospital Raja Permaisuri Banon untuk dibedah siasat. Kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Pekerja kilang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate di Butterworth atas 2 pertuduhan memiliki bahan letupan sendiri IED dan sepucuk pistol tiruan tanpa kebenaran sah. Boni Tigong turut didakwa melakukan kedua-dua kesalahan itu antara jam 6.30 petang hingga 7.35 minit malam di flat di Taman Pandan 8 Oktober lalu. Magistrate Siti Zulaikha Nordin membenarkan ikat jamin RM8,000 untuk kedua-dua pertuduhan dengan seorang penjamin serta menetapkan 16 November depan bagi sebutan semula kes. Di Mahkamah Session Butterworth pula, Bodi mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Nur Aini Yusof atas satu pertuduhan memiliki senjata berjadual iaitu sebilah kerambit tanpa tujuan yang sah pada tarikh dan tempat sama. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin serta menetapkan 16 November depan untuk sebutan semula kes. Baik, dengan laporan itu, maka berakhirlah dari Bilik Berita untuk pagi ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Belanjawan Madani kedua akan terus menyokong usaha mikro, kecil dan sederhana selaras dengan hasrat kerangka ekonomi Madani, iaitu menyokong peningkatan kapasiti perniagaan serta daya saing, meningkatkan pendapatan rakyat dan negara. Kemudahan pinjaman perniagaan keseluruhannya akan disediakan untuk manfaat PMKS berjumlah sehingga RM44 bilion. Kemudahan pinjaman kecil juga disediakan dan ini melibatkan RM2.4 bilion di bawah Bank Negara Malaysia, BSN dan Tekun. RM1.4 bilion di bawah pinjaman mikro BSN. Dia menyediakan modal perniagaan, peralatan dan pemasaran kepada penjaja dan pengusaha kecil-kecilan. RM330 juta di bawah Tekun untuk pembiayaan peniaga kecil seperti pengusaha batik dan kraft, usahawan orang asli, Bumi Putra Sabah dan Sarawak. RM30 juta disediakan khusus untuk perniagaan yang diusahakan oleh masyarakat India. Itu dia antara intipati yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. 44 bilion akan diperuntukkan untuk membangunkan usahawan industri kecil dan sederhana ini. Satu jumlah yang amat besar sebenarnya, 44 bilion, tetapi kalau kita melihat kepada perinciannya akan dibahagikan sama rata kepada semua golongan, bukan saja PMKS tetapi juga kepada golongan yang orang kata tercicir di Sabah dan juga Sarawak. Jadi kita nak bercakap, tajuk kita rancakan perniagaan menerusi PMKS. Kita ada dua orang tetamu. Silakan Helena, perkenalkan. Baik, di sebelah saya kita ada Datuk Nur Maziah Sheikh Muhammad, Ahli Lembaga Amanah Tekun Nasional. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Dan juga kita ada Dr. Syasha Aziz, usahawan dan wanita ikon wilayah Persekutuan Kelab Wanita Ikon Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ini adalah wanita-wanita hebat yang bakal membantu anda semua, memberi informasi kepada anda semua, terutamanya usahawan wanita, supaya kita sama-sama dapat menaikkan kapasiti perniagaan. Kita akan dapat memartabatkan kehidupan kita sendiri dan menaikkan taraf hidup kita bersama dengan keluarga. Baik, 4.4 bilion, satu angka yang sangat tinggi, dan saya kira mungkin kita mulakan dengan Datuk sendiri. Bagaimana Datuk melihat peruntukan untuk belanjawan 2024 ini, khususnya untuk kemudahan perniagaan di Malaysia ini? Okey, dia adalah satu inisiatif yang sangat baik, sangat baik. Kerana dengan keadaan ekonomi yang sebegini sekarang ni, yang kata orang quite susah, melonjakkan inisiatif untuk usahawan-usahawan kecil sederhana ni,
adalah satu inisiatif yang sangat baik untuk membantu kerajaan untuk menaikkan ekonomi kita. Secara tak langsung keseluruhan ekonomi Malaysia akan boleh beransur pulih kalau kita melonjakkan PKS. Ya. Dan berbanding dengan tahun lepas, apa perbezaan yang agak ketara untuk Belanjawan 2024 ini? Because of tahun lepas dia ada banyak yang actually banyak yang sama lebih kurang, tetapi tahun ni banyak secara keseluruhannya banyak kepada untuk memperkasakan PKS. Dia lebih tambahan dana-dana, tambahan inisiatif, tambahan macam-macam lagi untuk PKS, daripada digitalan, daripada segala-galanya. Itu sangat banyak. Jadi macam Tekun Nasional sendiri kita dapat 330 juta, which is sama macam tahun lepas. Tetapi tahun lepas pula tahun ni belum lagi kan. Sama dengan tahun ni. Jadi 30 juta adalah untuk kaum India, which is sama juga. Cuma tahun ni kita dapat tambahan bajet sebanyak 100 juta lagi di bawah Kerajaan Madani. Jadi memang jadi 430 juta lah. Next year 330 million maybe akan ditambah lagi, because memang Tekun Nasional kita memperkasakan wanita dan juga usahawan-usahawan kecil mikro. So kebanyakannya memang kita penuhkan kita punya kota yang kita diberi tu. Memang setiap tahun tu memang kadang-kadang tak cukup lah, memang tak cukup pun selalunya. Sebab apa, ramai kan yang kecil ni. Kalau ikut statistik usahawan mikro kita almost 1 juta. Wow. Yes. Jadi yang small kita ada kecil dan sederhana. Yang kecil tu lebih kurang dalam ikut statistik tahun 2021 So itu dalam 200,000 lebih, dan yang sederhana ni only lebih kurang dalam 20,000. Jadi sangat kecil yang sederhana ni. Kalaulah sederhana ni diterbalikkan, yang 1 juta tu pergi sederhana, insya-Allah there's a lot of kata orang boleh membantu kerajaan kita untuk memperkasakan ataupun mengelokkan ekonomi kita. Itu yang I think yang kerajaan nampak daripada secara keseluruhannya. Saya nampak that kerajaan cuba untuk melonjakkan ekonomi Malaysia dengan cara memperkasakan all this usahawan-usahawan yang kecil sederhana. Untuk Dr. Syahsa pula, selain dalam bidang perubatan, sebab doktor pun salah satu pengusaha klinik juga kan, kalau tak silap, untuk dari sudut usahawan sendiri, macam mana doktor melihat dengan peruntukan 44 bilion tu? Kalau kita tengok kerangkanya banyaklah, tapi kita pergi secara general 44 bilion diperuntukkan untuk pembiayaan dan juga pinjaman untuk membangunkan PMKS ni. Bagaimana doktor melihat untuk Belanjawan 2024 ni? To be honest, kita semua buat berdebar sebab kita punya fiscal deficit agak so basically for me, I was excited lah sebab macam belanjawan tahun ni paling besar since kita merdeka. So for me as an usahawan, kita ada struggle kita. Kita obviously nak fikir pasal employee retention dan sebagainya. So dengan adanya banyak dana ni, that means kita ada harapan untuk terus maju dan terus nak expand ke apa. There is opportunity kalau you tahu mana nak cari. So kalau kita tengok memang sangat-sangat holistik perbelanjaan tahun ni. Kita ada dekat peringkat mikro, peringkat kecil dan sederhana. So I would say InsyaAllah kita semua usahawan kat luar sana boleh terus maju kalau tahu nak cari kat mana. Okey, bercakap tentang itu, kalau tahu nak dapat kat mana, ini saya kira satu persoalan yang besar yang menghantui mereka di luar sana. Mana nak dapat? Nak pergi dekat mana? Okey, Datuk mungkin boleh ceritakan tentang ini. Sebab saya rasa kalau mereka mengadu tak jumpa mana nak ambil pinjaman, geran dan sebagainya, tapi kalau Datuk tadi cakap habis kota-kotanya. So kita nak tahu, memahami isu ini bagaimana sebenarnya. Okey, dia macam ni. Sekarang ni because saya pun selain daripada ahli lembaga amanah Tekun Nasional, saya juga presiden Kelab Wanita Ikon Malaysia. Jadi kita punya NGO ni quite big lah. Kita ada 137 orang ahli jawatan kuasa di seluruh Malaysia. Kita ada 12 cawangan. Jadi semua attach dengan akaun umbi. Okey, saya ada buat some survey lah. Pergi dekat kampung-kampung, orang asli and everything kan. Bila saya bercakap pasal belanjawan, dia akan tengok muka saya, apa? Belanjawan? Apa tu?
Dia tak tahu pun belanjawan tu apa. Apa yang Perdana Menteri bercakap tu dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Duit nampak berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, tetapi apa dia tu, kat mana nak dapat, apa untuk dia tak tahu. Jadi kita sebagai NGO Kelab Wanita Icon Malaysia, kita wanita, kita kupaskan benda tu. Apa yang kadang-kadang Perdana Menteri cakap ataupun di-announcekan tu, dia tidak kata orang bahasa pasar, bahasa orang-orang bawah ni. Dia tak faham. Apa dia cakap tu, untuk apa? Untuk buat apa? Macam tu tak faham. Jadi kitalah yang translate kan, dan kita pergi ke akar umbi dan bagi tahu dengan dia orang, kerajaan ada sediakan ni, kerajaan ada sediakan tu. Dengan inisiatif yang kita orang ada, kita nampak yang benda ni semua ada permasalahan di antara actually jambatan. Antara apa inisiatif kerajaan yang banyak ni yang actually bagus sangat untuk especially untuk rakyat Malaysia yang bawah ni. Memang kalau sampailah, memang betul lah sampai tu, I think semua akan dapat manfaat dia. Jadi apa yang kita orang buat, kita orang tengah develop satu apps dinamakan Icon. Apps tu hanya untuk wanita, lelaki tak boleh masuk. Dan segala inisiatif kerajaan akan berada di dalam apps tu. Dia social media apps tau. Dia boleh buat live, boleh buat apa, kan kita suka kan. Ada membawang, tempat membawang. Jadi tapi selain daripada tu, ada bantuan-bantuan yang kerajaan bagi ni, kita wawarkan dalam tu. Jadi kita gunakan juga sistem yang canggih, which is sistem teknologi yang baru, iaitu blockchain dan juga AI. Jadi orang tu tak tahu, makcik pun dia tulis je kat situ, makcik umur berapa tahun ni. Jadi dia boleh identify apakah inisiatif ataupun apakah bantuan kerajaan yang makcik ni boleh dapat. Jadi makcik tu akan klik tengok, dan teruslah pergi ke kerajaan tu minta ke whatever things, kita linkkan dia terus. Jadi itulah salah satu cara yang actually boleh, selain daripada kita turun padang bagi ceramah, ada ni, nak pergi kat mana tak tahu. Jadi kita orang ni membawa semua ni turun padang, membawa apakah yang disampaikan oleh kerajaan tu turun padang, bagi tahu. Dan bukan itu setakat tu aja, kita bawa pula makcik-makcik ni ke, ataupun wanita ni ke, ibu tunggal ke, pergi kat center-center apa yang ada dekat situ, kita dedahkan kepada dia orang, ada ke benda ni. Jadi benda yang kebanyakan ahli-ahli kita dah berapa ribu sekarang ni, usahawan mikro. Yang menjaja tepi jalan. So adalah isu-isu, kebanyakannya macam baru-baru ni kita buat some survey juga. So pasal harga barang naik. Jadi makcik yang jual kat tepi jalan tu, dulu boleh jual nasi lemak yang pack kecil tu RM1.50. Lepas tu terpaksa naikkan harga RM1.80 ataupun RM2. Customer dah kurang, tak nak beli. Because customer kata, kenapa naik harga? Tapi customer dia tahu nak beli je kan. Dia dah tahu dah berpuluh tahun beli kat makcik tu. Tetapi itu contoh lah, one of the contoh. Jadi itu pun I think kalau misalnya inisiatif yang begini boleh ditangani. Sebab apa, kita ada apa tu yang untuk ramah tu? Kita ada untuk penjaja. Kita ada payung rahmah. So untuk dana komuniti. Jadi benda tu akan help on this part. Maknanya penjaja rahmah ni, maknanya whatever yang penjaja kecil-kecil ni pun dia boleh dapat beli barangan dengan harga borong, harga yang murah daripada harga yang sebenarnya dengan inisiatif ni. So jadi benda tu akan membantu. So saya nampaklah kerajaan actually buat kerja lah. We can say that dia orang betul-betul dah survey what is going on, apa yang masalah. Jadi dia encounter setiap masalah sekecil-kecil. So I nampaklah benda ni kali ni very thoroughly. Dia tak ada suka hatilah buat apa-apa macam tu. Baik, Dr. Syasha, kalau kita lihat peruntukan kali ini dinyatakan secara jumlah besar. Contoh 40 juta untuk program Shop Malaysia, di mana ia membantu mereka yang mengusahakan makanan daripada rumah untuk berniaga dan sebagainya. Namun perincian untuk ini belum dinyatakan. Mungkin Dr. Syasha ada maklumat dalaman yang boleh kongsikan kepada kami bagaimana peruntukan ini boleh dilaksanakan, boleh diberikan dalam jumlah apa, bantuan jenis bagaimana dan sebagainya. Okeylah, saya tak ada akses kepada
Belum ada. Belum lagi. Tapi apa yang saya nampak macam saya cakap tadi, dia belanjawan untuk tahun 2024 ni dia very holistic. So kita dah ada akses kepada mungkin startup. Kita untuk startup memang banyak. Lepas tu permulaan kan. Lepas tu kat mana nak jual. So that's where platform apa tadi My Shop kan. So kita dah ada platform untuk mereka. So after that, kalau let's say you are at the growth state atau perkembangan, ada lagi dana kat situ. So bagi saya secara dunia saya nampak kerajaan beri akses kepada semua. Betul. So itu yang saya rasa saya boleh my feedback for now lah, sebab kita tak dapat lagi detail-detail dia. Saya tambah sikit lah. Boleh. Dia punya cara tu macam mana tahu? Macam dia kan ada pusat komuniti setempat yang setiap don untuk mengajar kata orang mengajar usahawan-usahawan mikro ni digital. Macam mana nak buat digital and everything. Lepas tu ada juga dana untuk 5G menyeluruh satu Malaysia. So besok akses kepada internet tak ada sangkut lagi lah. Semua 5G, the best kata orang coverage the whole Malaysia dia dah sediakan. Lepas tu ada pusat setempat untuk belajar pula. Pakai internet and macam mana nak buat online and everything semua. Lepas tu ada dana pula untuk developkan shop online. Maknanya dah ada yang itu. Jadi usahawan ni dia dah pandai pakai, dia letak barang dia dalam shop online, dia dah boleh akses internet dengan lajunya, dan kemudian tu access to the market. Maknanya semua orang dah boleh beli barang dia. Maknanya dia tak adalah separuh jalan. Dia sampai usahawan mikro tu dapat buat jualan, dapat keuntungan daripada perniagaan dia, barulah dia boleh hidup selesa. Dia boleh dapat tangga gaji. Kata orang kalau berniaga pun ada gaji juga. So yang macam dia kata kita nak semua macam usahawan Tibet pun dia orang nak sampai 4,000 and above gaji. Jadi usahawan ni boleh capai more than that pun boleh sebenarnya. Tapi sekarang itu yang the best is daripada titik permulaan sampai ke titik akhir kerajaan dah sediakan. Tapi kan Datuk, biasalah tu kan orang kata permulaan yang hebat itu bermula daripada langkah pertama yang hebat. Masalahnya sekarang ni bila langkah pertama tu dia sangat sukar untuk diambil. Kadang-kadang yelah, mereka pun baru nak mulakan perniagaan. Tiba-tiba nak pergi minta dana, nak minta grant and everything, macam-macam kena sediakan dan sebagainya. Bagaimana kita nak membantu memudahkan proses-proses ini supaya ia tidak menjadi beban kepada mereka dan menggalakkan lagi sebenarnya. Actually apa pun kata orang pinjaman, grant, whatever, kalau kata on the documentation tu banyak dah dipermudahkan sebenarnya. Cuma usahawan tak tahu. Dia dengar cakap orang. Orang kata susah tau nak dapat dana tu. Dia kata susah. Bila saya cakap dengan dia, kenapa tak pergi minta pinjaman dekat Tekun ke, kata kan. Lepas tu dia kata susah lah Datuk, saya nanti account teruk lah apalah. I cakap boleh. Lepas tu kata saya belum buka company lah, boleh. So dia kata boleh ke? Saya cakap jangan dengar cakap orang. Pergi pejabat tu, tanya dengan officer tu, boleh tak saya buat bisnes macam ni, apa yang saya layak boleh dapat. Cuba tanya information tu tak betul. Sebab ada usahawan yang sangkut, dia adalah kata bankruptcy ke apa ke yang tak boleh dapat. Dia cerita kat luar lain. Dia cerita kat kawan-kawan dia, susah lah nak pergi Tekun tu. Itu yang masalah dia yang terjadi, yang selalunya saya dapat tahu. Memang itulah masalah dia. Sebenarnya dah dipermudahkan sangat-sangat. Banyak benda yang tak perlu. Dan macam saya sebagai ahli lembaga amanah pun, kita berbincang pasal macam mana nak memudah cara. Because orang-orang mikro ni dia bukan pandai sangat, on documentations and everything semua. So kita memang memudah cara apa-apa. Jadi pada usahawan kat luar sana lah, saya menyeru kepada semua, tolonglah pergi turun padang betul-betul. Jangan dengar cakapkan kawan. Influence ni bagus tau. Tapi saya nak tambah sebagai seorang usahawan, kita ni sebenarnya lonely journey. Sebab tu kita perlukan logistik yang betul, kawan-kawan yang betul. And one of the reason why saya sendiri berusaha masuk dalam klub wanita ikon ni, sebab kita nak ramai-ramai berjaya. Sama-sama berjaya. Kita nak orang kata berkongsi rezeki. Berkongsi ilmu pun kongsi rezeki juga. So bila you are at the right place, kita share information yang betul. InsyaAllah sama-sama. So kita boleh pegang tangan each other daripada
step 1 sampai semua orang dah berjaya raya. Ini yang orang kata, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Gitu. Baik, kita banyak lagi kita nak berbincang tentang pemekasaan perniagaan mikro, kecil dan sederhana ini. Namun kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana. Okey, masih lagi bersama kami dalam merealisasi Pelancawan 2024 Malaysia Madani bersama dengan tetamu kita. Kita tengah rancak membincangkan tentang bagaimana kita nak merancakkan perniagaan menerusi PMKS. Bersama dengan kita, kita ada Datuk dan Datuk Nur Maziah dan juga Dr. Syasha. Okey, kita nak tanya tentang Kelab Wanita Ikon Malaysia ini. Apa peranan, fungsi dan bagaimana nak menyertai Kelab Wanita Ikon Malaysia ini? Okay, so untuk siapa-siapa wanita di luar sana yang nak be part of kita punya community, boleh pergi je kita punya website, www.quim.com. Kelab Wanita Ikon.com. Okay, so actually you boleh Google je, and then you tengok keahlian is percuma. So siapa-siapa wanita daripada B40 ke T20 ke, or anyone literally. So kami berhasrat insyaAllah dengan Belanjawan 2024 ni kita nak fokus definitely information, pendedahan tentang apa yang ada, opportunity yang ada untuk kita wanita, termasuklah apa kelebihan cukai dan sebagainya supaya mereka semua faham. Sebab tahun ni cukai pun baik juga kan untuk bila hantar anak pergi ke Taska. Ada pelepasan pelepasan dia banyak. So kita nak bagi mereka faham, okay, there's something good kan. And then kita juga nak bagi latihan. Kita ada collaboration dengan Maybank insyaAllah soon untuk asnaf, wanita asnaf yang memang nak move forward lagi. So and then kita juga nak memberi bantuan sokongan berterusan lah. Kita boleh mentor dan sebagainya. So that's where dari segi keusahawanan kita nak beri that kind of pendedahan, and also kita ada benda-benda lain juga lah untuk support system mental health dan sebagainya. So that's where Kelab Wanita Ikon insyaAllah going to be for rakyat Malaysia, wanita especially dan belia. Okey, dan mungkin Datuk nak bercakap tentang wanita ini, ada yang istimewa tentang agak bajet 2024 ini Pelancawan? Banyak sebenarnya untuk wanita. Sebenarnya sebelum-sebelum ni pun di bawah semua agensi kerajaan, kalau misalnya untuk pinjaman-pinjaman, dana-dana semua ada khusus untuk wanita. Kalau macam tekun ada Tekunita, kalau macam Mara ada Dananita, macam-macam Nita ada. Cuma kita tak bernita sangat, kita tak tahu. Jadi itulah tugas Kelab Wanita Ikon, how kita salurkan benda tu ke bawah, sebab kita ada 12 cawangan di Malaysia dan kita ada 137 ahli jawatan kuasa. Saya rasa ahli jawatan kuasa yang terbesar kot NGO wanita di Malaysia ni. Jadi kita salurkan kepada kita punya cawangan akan turun ke bawah dan akan pergi kepada semua orang lah. Jadi dan kita membuka keahlian secara kata orang percuma. Sebab apa? Kita tak nak menyusahkan dalam dia orang micro and everything. Jadi kita bagi keahlian percuma. Jadi bila dia orang masuk, dia orang akan berada di dalam kelompok komuniti kita dan kita akan salurkan apa saja informasi kepada wanita-wanita ni supaya grab this opportunity. Ada ni dan kita pun menjalankan berbagai, I think berpuluh program sekarang ni. Dan salah satu kempen yang kita start daripada tahun lepas adalah kempen Are You Okay? Adakah ia berkaitan dengan kesihatan mental ini? Ya, semua. Bila cakap kesihatan mental ni, dia cover semua benda. Dia cover mental health rumah tangga, cakap pasal keusahawanan, ekonomi. Jadi ni agaknya turun sikit lah mental health. Sebab apa? Ekonomi nampak bajet government ni rasa macam positif kan? Positif. Baru dia orang rasa maybe lega sikit. So I think dan wanita ialah macam yang tu tadi Dr. Syah pun dah mention about inisiatif wanita dengan tax rebates and everything.
Dan dia menyeru pula wanita. Okey, dalam Kelab Wanita Ikon kita berpandukan 5 pilar iaitu ekonomi, pendidikan, pembudayaan sosial dan kesihatan dan juga keselamatan. So yang kita buat apps ni, Ikon apps ni, kita belum launch lagi, kita akan launch pada bulan depan. So Ikon apps ni kita buat adalah cyberspace yang selamat untuk wanita. Jadi keselamatan. Kan banyak kena scammer sekarang ni macam-macam kan. Jadi dalam tu kita wanita je. Buat apa-apa pun semua we are dengan wanita. In a safe space. Yes. Cyberspace. Safe cyberspace. Okay, so jadi kita first pilar kita adalah ekonomi. Okay. So kita orang memang emphasizekan wanita kena ada duit. Kalau tak ada duit susah. Betul. Kalau lelaki ada duit dia lain sikit. Dia buat benda lain. Tapi kalau wanita ada duit, rumah tangga tu terjaga. Anak-anak especially. Anak-anak tu siapa? Is masa depan negara. Jadi kalau misalnya berduit kita ni wanita, kita habiskan pada anak kita. Ajar dia hantar dia orang sekolah yang bagus and everything. Jadi itu masa depan kan. Kalau kita dapat lahirkan generasi akan datang yang lebih baik. Okey, lepas tu dalam segi ekonomi pula macam sekarang dalam pembentangan bajet ni dia kata menggalakkan semua wanita keluar bekerja. Saya sangat suka. So saya nak semua wanita pagi-pagi dah lawa, tak adalah pakai baju kelawar. Jadi dah lawa tu satu building your self confidence. Betul. Pagi je you dah pakai lipstick je you dah rasa macam you lawa dan you rasa happy, Kebanyakan orang murung bukan saja orang yang bekerja tetapi kebanyakan juga daripada suri rumah tangga yang duduk rumah, yang nampak kusam and everything semua. Lepas tu dia boleh menjana pendapatan. Tak payahlah nak beli lipstick pun nak tanya husband kan. Jadi kita ada self confidence kat situ and also kita ada berduit sikit untuk kita membantu husband kita untuk raise up our children. That's important. Okey, itu dia dalam memperkasakan wanita. Okey, Dr. Syasha, kita nak tanya juga. Dr. Syasha, kalaulah saya ni, kita banyak kategori ni peruntukan dalam Belanjawan 2024 ini. Contohlah kalau saya Anita, seorang yang dari masyarakat India, juga ibu tunggal, juga daripada golongan asnaf dan apa lagi juga menjalankan perniagaan kecil kan? Bagaimana bolehkah saya mendapatkan semua jenis orang kata pinjaman atau grant yang disediakan oleh kerajaan? Kita nak overlap lah, saya nak sapu semua, boleh tak? Bagi saya kan, seorang usahawan kerja dia usaha je lah. Itu pertama. And but honestly saya rasa dia ikut agensi. Contohnya you dah dapat daripada Mosti. You tak boleh minta dana yang ada lain daripada yang satu tu dalam Mosti. Tapi you boleh cuba dekat mungkin tempat lain, mungkin finance dan sebagainya. Ni kita cakap pasal grant lah generally. Tapi kalau cakap pasal pinjaman, rasanya mungkin you kena cuba. Dia akan tanya sebelum you submit tu, kat mana you dah dapat dana. So kalau dana tu dana yang macam you masih lagi eligible, then it's okay. So itu kata kena usaha lah. Okey, faham. So maknanya tak adalah kalau anda daripada semua kategori ni bukanlah bermaksud tak boleh dapat yang dana yang 2-3, cuma anda perlu berusaha. Kalau layak, sekiranya ada kosong diberikan. Betul. Kalau tak ramai yang try, memang opportunity you memang lagi banyak lah. Tapi yang pentingnya nak ambil dana-dana ni, kalau dia pinjaman mesti tahu macam nak bayar. Okey. Itu satu lagi. Adakah itu juga diperjelaskan, dipermudahkan untuk mereka membuat pembayaran? Betul. Selepas PKP hari tu memang banyak inisiatif kerajaan untuk memudah carakan untuk sesi pembayaran dengan kata orang apa dia panggil? Pembayaran balik. Moratorium dah ada apa semua sekali, maknanya bayar kemudian and everything. Tapi sekarang ni ekonomi dah start nak merancak balik. Jadi I think this is the best time for you all. Tahun lepas saya selalu bagi tahu dengan usahawan semua, sebab kebanyakan kita punya ahli semua usahawan. Jadi kita bagi tahu dengan diorang, okey, tahun lepas tu bagi diorang check balance because market berubah. Okey, selepas PKP ni memang market berubah sangat. Dan dengan bajet yang baru ni banyak kepada pendigitalize because memang itulah yang kita ketinggalan sebenarnya. Kita jadi macam culture shock tau masa kita kena PKP tu. Culture shock, tiba-tiba apa tu digital lah, baru nak belajar, tak tahu lagi. Jadi mana yang dah advance, dah belajar sebelum tu, yang
jadi jutawan ramai tau masa PKP. Pasal business online and everything semua yang dah faham. Yang tak faham tegeh-tegeh dah tak tahu kan. Jadi lepas PKP, saya cakap last year, belajar. Sekarang ni inisiatif yang baru ni untuk pendigitalan lagi banyak, so lagi belajar lagi mendalam because benda ni is future. Okay, jadi it's good lah, it's good. Jadi sekarang ni is the best time for them to really tengok balik pada bisnes dia, okay, tengok apa inisiatif yang kerajaan dah ada, holistic, maknanya daripada A sampai Z ada. Jadi di mana you berada sekarang, okay, go for it. Yang itu, and then lonjakkan you punya bisnes. Sebab last year saya dah bernasihatkan diorang semua untuk study market sebab market dah berubah. Dulu dia jual dengan cara fizikal dekat kedai, ada kedai apa semua. Lepas PKP kena tutup kedai, tak boleh bayar apa semua sekali, dah bawa balik rumah. Okay, apa cara dia nak, bukan buka kedai balik, tetapi maybe ada cara lain lagi. Okay, selain daripada berniaga online, tapi maybe boleh berniaga dalam food truck. Kan belum ada lagi orang buka butik dengan food truck, boleh berjalan ke mana-mana. So itu some of the crazy ideas that actually kita boleh buat banyak benda actually. Sebagai seorang usahawan, saya rasa you kena ukur baju pada badan sendiri. Betul. Itu sangat penting. Sebab tu rasanya pendidikan ataupun macam saya sampai sekarang dah 10 tahun menceburi perniagaan, saya masih belajar. Memang kena belajar. You kena tahu what's going on in the market. And again, nak cakap Dana, memang dana ada banyak, tapi mampukah kita nak bayar balik? Adakah itu kita perlu ke sampai 5 juta contoh? So kita kena tahu keperluan kita sendiri. So kalau kita tahu, insya-Allah kita boleh pergi jauh. Tapi kena tahu strategi, kena belajar dan sebagainya. Sebab tu that's why kita kat QUIM, kita memang kalau boleh kita nak ada semua. Kita bagi tahu, kita bagi latihan, kita sokong. Kalau boleh sampai semua sama-sama kita berjaya. Okey, QUIM kita dah tahu ada perkara-perkara yang melibatkan advokasi, pendidikan dan sebagainya. Kalau kat Tekun ada juga tak ada pendidikan dan sebagainya? Ada, that's why. So sekarang ni pun saya tengah tengok di mana kita boleh berkolaborasi dengan semua because yes, Tekun dia tumpukan pada dia usahawan-usahawan yang ada, yang di bawah Tekun memang ramai. Jadi ramai lah. So far akumulatif 400,000 lebih kita dah bagi pinjaman. Wow. Yes, ramai. Okey, kita nak tanya dapat balik tak duit daripada 400,000 tu, tapi tak semua. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara mega diversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Baik, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kita dalam merealisasikan Belanjawan 2024. Masih lagi bercakap soal memperkasa ataupun rancakkan perniagaan menerusi PMKS, dan topik kita pada hari ini lebih kepada memfokuskan kepada golongan wanita. Menyebut berkaitan dengan golongan wanita ni, ada satu jumlah yang diperuntukkan sebanyak 720 juta diperuntukkan untuk menggalakkan golongan wanita untuk menceburi bidang perniagaan. Kita ada startup punya dana dan sebagainya. Jadi kepada Dr. Sasha sendiri, melihat kepada jumlah 720 juta ini satu angka yang sangat besar kalau nak bandingkan pecahannya kepada 44 bilion tu. Jadi bagaimana dilihat angka ni 720 juta ni mampu
memberi satu rangsangan kepada golongan wanita untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan ni daripada buat suri rumah, apa kata kita berniaga? Definitely, that opportunity kita dari segi usahawan kan, kita ada banyak layers. Kita ada daripada founder kepada agent, stockist dan also dropship kan. So semua ni dapat opportunity kalau diorang tahu mana nak cari. So again, as I was saying just now, 700 million tu besar angka dia. So macam tadi Datuk pun cakap ada dana Nita, dana Nita dekat Mara, ada dana Tekonita. So sebenarnya memang banyak. And kalau ikutkan, kalau jumlah dia tak banyak, tak ada pun. Contoh Mara dia 50,000 you boleh apply tanpa cagaran. So itu yang dia bagi opportunity. And selalunya kalau you dah dalam sistem, untuk dapatkan lebih tu lebih senang. So that amount tu sebenarnya memang dapat bantu ramai sangat wanita. So wanita di luar sana boleh check out Dana Nita. Kalau let's say rasa susah sangat nak apply yang besar-besar, start yang kecil dulu. Start dengan Dana Nita. Mana-mana Dana Nita lah. So yeah, for me I think that's really good lah. Okay, untuk Datuk pula, macam kita bincangkan di awal tadi, salah satu benda yang paling penting adalah pelaksanaan duit yang diberikan itu. 44 bilion, satu angka yang sangat besar sebenarnya. Tetapi yang membimbangkan adalah ke mana duit ini akan pergi. Jadi macam mana kita nak memastikan golongan yang diberi amanah untuk melaksanakan ataupun menurunkan duit-duit ini kepada golongan yang telah diperuntukkan dilaksanakan dengan tata kelola yang sangat bersih dan kemas. Okey, saya rasalah di bawah Kerajaan Madani ni memang itulah diutamakan sekarang ni. Okey, jadi saya pun dah sebelah kaki di dalam kerajaan, saya nampak yang slowly berubah di dalam pengelolaan amanah yang diberi. So saya nampak yang benda tu boleh dilaksanakan. Cuma sekarang ni macam kita orang kita transfer information apa information yang kerajaan ada ataupun macam Tekun ada apa. Saya turun badan bagi tahu, okay, you all ada dana untuk online. Okay, online you tak perlu SSM pun lagi, you boleh apply. Jadi lepas tu nanti bila you dah jadi tu, baru kita bagi tahu dengan dia buka SSM supaya you dapat lebih banyak tambahan. Dia dapat sikit dulu. Lepas tu itu untuk menggalakkan golongan wanita, bukan wanita saja, usahawan belia untuk start business. Dia tak ada syarikat pun, dia takut nak buka syarikat. Tak apa, business dulu. Lepas tu baru you buka syarikat pun boleh. Jadi benda ni saya rasa tak ada berlakunya masalahnya. Cuma orang tak pergi. Tak pergi mencari dana. Tak pergi mencari dana. Tak ada berlakunya kata ada certain kroni je yang dapat ke apa. No, I don't think so that's happen. Jadi kita pergi. Kalau tak dapat, kita cakap kenapa tak dapat. Tanya officer tu balik kenapa tak dapat. Because memang dana tu untuk kita. Jadi tak ada masalahnya kalau nak bertanya kenapa tak dapat. Kalau tak ada, datang kat saya tanyakan ke officer tu. Sebab itulah tugasan kita di Kelab Wanita Ikon. So kita membawa diorang ni, kita tahu diorang takut bersuara, diorang takut bertanya kan. Kadang-kadang benda yang small team pun tanya. Kadang-kadang saya sampai ajar dia, cuba tanya officer ni, dia pun cakap. Bila cakap baru officer tu macam ni, boleh. Sebenarnya tanya je, cuma dia sendiri takut nak bertanya. Dah tanya ke belum? Saya kata belum. Kenapa tak tanya? You tak tanya memang tak dapat lah macam tu. So itulah masalah dia. Jangan takut bertanya, jangan segan. Kita sebagai usahawan, kita mesti muka tebal. Bukan makeup tebal je, tapi muka tebal. Actually kalau saya boleh poket pun kena tebal. Lepas tu baru poket tebal. Faham. Actually Datuk, betul. Kita sebenarnya ada banyak sangat program. SME Bank, SME Corp, semua ada banyak program. Kita kena rajinkan diri je untuk keluar dan pergi. Sebab saya sendiri, saya rasa banyak saya belajar bila pergi ke event. So kita belajar. Pergilah setiap booth tu tanya apa yang you buat. Sebenarnya agensi memang banyak. Jabatan pun banyak. Kita orang ni pula rajin turun padang because nak tanya dekat government agency ni apa you ada, apa you ada. Sebab kita ada anak buah kita ni ramai ni. Baru kita spread kan. Dekat sini ada ni, dekat sini ada ni. You buat bisnes apa? Buat bisnes ni, pergi kat sini. Macam semalam ada orang tanya saya pasal machinery dia nak beli. Sebab dia cakap dia nak ekspor. So saya cakap dengan dia, okey nak ekspor, bagus. Dia buat mi kolok. Instant Maggi mi kolok. So saya cakap very good.
Sekarang market dia dekat Sarawak. So I cakap nak pergi ekspor, Semenanjung dah masuk belum? Belum. Dia kata Datuk sebab mesin saya tak cukup. Dah nak ekspor tapi mesin tak cukup kapasiti. Malaysia, Semenanjung Malaysia pun tak cover lagi. I cakap you nak pergi ekspor kenapa? Asal cita-cita terlalu tinggi tapi janganlah angan-angan mak jenin kan kata orang. Dia kena make sure your production enough. Pergi Semenanjung dulu. Dah pergi Semenanjung, barulah you pergi overseas. Ini kena ada step dia lah. lah. That's why kadang-kadang usahawan ni dia nak pergi, dia tengok sangat jauh tetapi gopoh. Macam tu juga pinjaman lah. Kadang-kadang padahal dia tak perlukan 5 million, dia nak apply 5 million. Why? Dia tak fikir nak bayar balik besok macam mana kan. Jadi itulah yang kita orang memperkasakan, kita punya ahli-ahli dan juga Kelab Wanita Ikon. Dalam Kelab Wanita Ikon kita bagi latihan-latihan macam ni, sedarkan diorang. Please, you nak buat bisnes ke? You nak buat apa ni? Main-main, pondok-pondok, you ingat? No, business is a serious matter. Step by step. You nak naik, bukan sekadar satu hari. So, I'm in the business for more than 30 years, 30 tahun. So, memang macam-macam ada kan? Jadi, kita kena slowly tapi surely kita naik macam tu. Dan saya nak sentuh sikit pasal kerajaan punya inisiatif yang ini. Actually, saya nampaklah a few of the initiative actually daripada yang lama. Very good itu. Sebab selalunya kadang-kadang macam kita kan, kita tengok apa-apa inisiatif, tiba-tiba terbantut bila tukar kerajaan. Itu masalah dia. Dia bukan inisiatif saya lah, banyak perkara sebenarnya kan. Yang terbantut, tiba-tiba tukar kerajaan, tukar program. So, kita pun confused, tak tahu mana program yang mana satu kan. Tetapi kali ni saya nampak banyak program-program yang diteruskan. Tetapi ditambah baik. Itu yang the best. Itu yang ditambah baik. Diteruskan dan ditambah baik. Jadi nampaklah nanti sebab satu-satu program tak boleh berjalan dengan masa yang singkat. Betul. Dia kena. Dan dengan penambahbaikan ini semua, apa harapan Datuk tentang pemekasaan dalam mikro, kecil dan sederhana ini, terutamanya wanita? Okey, saya berharapkan kerajaan, gunakanlah NGO yang ada macam kami ni untuk bawa perkara ni ke bawah. Sebab sayang kalau misalnya announcement saja tetapi bendanya tak sampai kepada kumpulan sasar. Itulah yang saya harapkan. Jadi ramai banyaklah juga NGO di Malaysia ni, banyak dan ramai, especially NGO wanita lah. Kita ni kata orang kalau kita ni detail sikit kan, wanita ni. So kalau kita berbuat sesuatu tu, kita buat sampai jadi. Betul. Jadi macam dalam Tekun Nasional pun pembayaran balik yang paling bagus adalah wanita. Good pay master. Okey, Dr. Syasha, mungkin sedikit harapan tentang apa saja yang sedang kita bualkan ini, Belanjawan 2024 dalam mempertabatkan PMKS. Okey, so bagi saya untuk wanita dan juga semua usahawan di luar sana, termasuk gig ekonomi semua, jangan give up. Kita kena terus usaha. Kalau kita rasa murung, sebab like I said before, business is a very lonely journey. Reach out. Kita ada, insya-Allah kita ada kawan-kawan, kita boleh bantu pegang tangan dan kita sama-sama kembali kepada padang untuk melonjakkan lagi kita punya ekonomi. Sebab apa yang dah dirancang, apa yang dah diberi sebenarnya dah bagus. So sekarang ni kita nak make sure berjaya supaya kita semua happy di masa akan datang, sebab kita semua nak turunkan defisit negara ni, insya-Allah. Okey, itu dia harapan daripada dua wanita hebat. Terima kasih Dr. Syasha Aziz, usahawan dan wanita ikon wilayah persekutuan dari Kelab Wanita Ikon Malaysia, bersama dengan Datuk Nur Maziah Sheikh Muhammad, ahli Lembaga Amanah Tekun Nasional, kerana sudi berkongsi dengan kami segala tips, segala ilmu tentang pemekasaan PMKS ini. Dan anda di luar sana, jangan sia-siakan apa saja yang telah kami kongsikan. Ambil peluang ini untuk kita sama-sama menaikkan darjat kita, menaikkan taraf hidup kita dan kemudian membangunkan ekonomi, keluarga dan juga negara. Kepada lelaki, jangan rasa tersisih macam saya, walaupun tak banyak dibincangkan berkenaan lelaki, tapi ada inisiatif-inisiatif yang telah disediakan, tapi cuma kita tak sentuh lah untuk hari ini, lebih kepada wanita. Dan insyaAllah kita akan cuba bawakan topik untuk lelaki juga. Producer take note Jadi kita dah selesai untuk hari ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada anda atas kesertaan selama 2 jam bersama merealisasikan Belanjawan 2024. Saya Izzy Yusof dan saya Helena Pahlavi. Jadi dulu.